Dalam banyak-banyak Laila, Laila mana yang paling istimewa? Kalau korang nak tahu, jom kita tengok. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita di Apak Versi Ramadan. Kita masih bersama dengan Ustaz Ashraf Amirul. Sebab kita orang dah duduk lama dah kat sini. Daripada hari tu, awal Ramadan kita cerita pasal Ramadan ni. Dah hujung-hujung Ramadan ni kita nak cerita pasal Lailatul Qadar lah. Sebab semua orang tahu yang 10 malam terakhir tu adalah salah satunya akan ada malam Lailatul Qadar. Tapi ada tak macam formula ataupun tips antara dalam 10 hari terakhir tu bila malam Lailatul Qadar ni akan turun? Soalan ni akan sering kali orang tanya kan. Setiap tahun memang soalan sama. Even kalau para ulama kita pun sering kali akan diajukan soalan demikian, bilakah malam Lailatul Qadar? Dan sesungguhnya yakinlah, pergi tanya mereka, mereka tak akan jawab. Sebab apa? Sebab para ulama nak mendidik kita sebagai seorang manusia dan didik kita sebagai seorang hamba tidak mengkhususkan hanya pada malam itu sahaja. Nabi tak nak didik kita hanya buat ibadat, buat amalan hanya bulan Ramadan. Nabi nak didik kita buat ibadah dan amalan the whole kita punya day, the whole kita punya life. Tapi ada tips ataupun ada kita boleh tengok jangkaan Nabi ataupun Nabi bagi sikit hint kepada kita. Kata Imam Syafi'i dan para ulama-ulama lain, Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil. Tak ada ulama ataupun ada cuma tak ramai ulama akan kata contoh tahun ini malam Lailatul Qadar pada 27. Tapi sifat para ulama adalah untuk mendidik kita, untuk kita mencari. Mencari itu macam mana? Bukan dengan khususkan pada satu malam itu, tapi khususkan kepada semua malam. Dan ibadah ni kita jangan ingat, ibadah ni hanya duduk atas tikar sejadah berdoa. Seorang ibu boleh pergi dekat dapur untuk buat masakan. Untuk bagi siapa? Untuk bagi ahli keluarga makan. This ibadah. If kalau diniat untuk bagi orang berpuasa makan. Sangat besar amalan dia, sangat besar ganjaran dia. Kerja tu kita sertakan dengan niat. InsyaAllah Allah akan kira sebagai amalan, sebagai ganjaran buat kita. Macam Ustaz cakap tadi, yang pasal kalau pergi kerja, apa benda tu semua pun boleh kira ibadah, tapi tengok niat lah. Ya, betul. Sebab semua lalas pun kerana Allah juga kan. Sebab itulah ulama ajar tips lah. Ulama ajar kepada kita, bila mana sebelum masuk bulan Ramadan, kita ada azam. Tahun ni bulan Ramadan nak baca Quran. Ni azam baru ni. Rasa nak buat, keinginan nak buat, tapi belum buat lagi. Seandainya Allah takdirkan pada bulan Ramadan, satu hari bulan kita meninggal, nescaya kesemua yang kita niat itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah subscribe belum? Kalau belum subscribe sekarang. Okeylah. Katakanlah 10 malam terakhir tu kita dah kejar, kita dah memang buat macam-macam ibadah apa semua. So macam mana kita nak tahu, contohnya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar tu, ada tanda ke ataupun memang kita tak boleh tahu? Bismillah, alhamdulillah untuk tanda seseorang itu dapat ke tidak pada malam Lailatul Qadar. Tapi macam mana caranya? Pertama, buat tiap-tiap malam. Confirm akan dapat punya. Bila mana buat tiap-tiap malam. Cara kedua adalah bila mana, ini ulama lah, tips daripada para ulama, bila mana kita bangkit pada hari esokan, kita merasakan tenang. Langit pada ketika itu seolah-olah mendung, matahari seolah sembunyi daripada nak keluar. Dan keadaan ketika itu kita merasakan ada embun, macam-macam lah. Itu di antara suasana pada waktu pagi. Dibawa kepada tengah hari, dibawa kepada petang. Kebiasaan akan panas, tapi mendung, tenang, hujan rintik-rintik. Ini tip daripada ulama, tidak ada hadis lah khusus menyatakan begitu begini. Cuma ulama bagi satu tips kepada kita, itu di antaranya. Macam mana kita rasa kita dapat ke tidak malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni macam memanglah orang duk kejar, tapi apakah kelebihan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar tu? Nabi SAW sempat berpuasa pada bulan Ramadan hanyalah 9 tahun sahaja. Makna dia 9 kali Lailatul Qadar. Adapun kita hidup daripada usia 1 tahun dibawa kepada 20 tahun, dibawa kepada 30, 40 tahun. Adakah kita sempat dengan Lailatul Qadar? Apa yang kita buat pada bulan Ramadan? Adakah kita sia-siakan pada bulan Ramadan? Sebab itulah kata Nabi, Lailatul Qadar ini sebagai satu hadiah kepada umat Nabi SAW. Umat yang terdahulu tidak ada keistimewaan. Satu malam menyamai 1000 bulan.
Tapi pada Lailatul Qadar Nabi SAW dapat kelebihan itu disebabkan mulianya Nabi SAW, disebabkan sayangnya Allah kepada umat Nabi SAW. Pernah ditanya, Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku perlu buat ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi ajarkan satu doa kepada Sayyidatuna Aisyah, ajarkan doa kepada umat Nabi SAW, iaitu mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Lailatul Qadar. Kerana bulan Lailatul Qadar Allah akan ampunkan bagi hamba dia yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga bila mana di penghujung bulan Ramadan, hujung sekali Allah akan ampunkan dosa manusia yang berpuasa. Sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah di hujung bulan Ramadan itu Lailatul Qadar?" Nabi kata, "Tidak. Hujung bulan Ramadan lain, Lailatul Qadar lain. Kaedah dia, apa yang kita buat, kita akan dapat. Contoh, kita bekerja, kita akan dapat gaji. Betul tak? Bila hujung bulan. Sama juga, kita bekerja ibadah kepada Allah sebulan, hujung bulan kita akan dapat. Kita dah tahu kelebihan, kita dah tahu mungkin tips bila nak turunnya malam Lailatul Qadar tu, yang macam yang malam ganjil apa semua. Tapi orang tak tahu asal usul dia. Macam Ustaz cakap tadi lah, malam Lailatul Qadar ni adalah hadiah kepada Nabi SAW dengan umat dia. Sebab sebelum ni memang tak ada Lailatul Qadar. So boleh tak Ustaz macam ceritakan, ada tak macam asal usul mana wahyu turun pasal malam Lailatul Qadar ni? Satu hari pernah Nabi SAW duduk dengan Jibril. Nabi selalu duduk dengan Jibril. Sebab itulah sahabat yang paling rapat dengan Nabi adalah malaikat Jibril. Dia akan duduk dengan Nabi, dia akan berborak dengan Nabi, dia akan ceritakan kepada Nabi. Sebab itulah bila mana Jibril ceritakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, pada zaman Bani Israel dulu ada seorang pemuda, ada seorang lelaki." Khilaf para ulama nama dia, tapi antara ulama mengatakan Samsul Al-Ghazi. Cuma kebenaran itu betul atau tidak, tak apalah, itu khilaf, tak nak bincang. Cuma poin dia adalah pemuda itu yang mana Jibril kata, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, pemuda itu seorang yang sangat alim, seorang yang sangat rajin beribadah, bertakwa, maka dia keluar berjihad, dia keluar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Jihad is ibadah lah. Lama mana? 83 tahun. Maka sepanjang 83 tahun itu Allah terima ibadah dia dan sebagainya." Maka Nabi ceritakan kepada para sahabat apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, dapat ganjaran yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya umat terdahulu mereka hidup 1000 tahun, 800 tahun, kan, 900 tahun dan sebagainya, ratusan tahun hidup dalam keadaan umat Nabi SAW tak lama ya Rasulullah." Maka ketika itulah Allah turunkan surah Al-Qadar yang mana Allah nyatakan dengan jelas mana Lailatul Qadar ini menyamai 1000 bulan untuk memberi kegembiraan kepada para sahabat. Sebab itulah para sahabat bila mana dengarnya bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ada satu malam menyamai 1000 bulan, gembiranya para sahabat sehingga kan dalam kitab-kitab sirah mengatakan 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan para sahabat telah membuat persiapan. Dari sudut apa? Mental. Persiapan mental mereka, bagaimana mereka nak baca Quran, bagaimana mereka nak bertarawih dan sebagainya. Sebab apa? Saking gembiranya mereka bila mana datangnya Lailatul Qadar, gembiranya mereka bila mana datangnya bulan Ramadan, sebab mereka tahu itu hadiah yang paling besar sepanjang kehidupan manusia. Umat Nabi SAW dapat khusus itu. Allah A'lam. Kira macam, yelah, sebab macam zaman sebelum umat Nabi Muhammad ni kan hidup 1000 tahun apa, so diorang boleh beribadah lebih lama. So kira hadiah yang ganjaran dia lebih baik daripada 1000 bulan tu. Kalau kita convert 1000 bulan tu macam 83 tahun macam tu lah kan. So itu kalau sekali dapat Lailatul Qadar, adalah 2 kali dapat, dah 100 lebih tahun punya kebaikan lah. Ya betul. Itu kelebihannya Allah bagi kepada umat Nabi SAW. Cuma ruginya kita lah. Kita nak go ahead ataupun tidak. Kita nak melepaskan ataupun tidak. Sebab itulah barang siapa yang meninggalkan Lailatul Qadar, sesungguhnya telah meninggalkan segala kebaikan dalam hidup dia. Kira dia memang rugi. Memang rugi sangat. Itu saja perbincangan lah, sharing session aku dengan Ustaz Ashraf tentang Lailatul Qadar. Kita pun dah dekat penghujung Ramadan ni. Nanti bila dah settle kita pun boleh merdeka lah, celebrate selamat Hari Raya lah. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua platform
Ustaz Ashraf. YouTube dengan Instagram dia adalah Ashraf Amirul. Sama juga kepada anda semua yang dah tengok video ni, jangan tengok saja. Tekan button share, tekan button like, tekan button subscribe juga, sebab insya-Allah apa yang kita share, apa kebaikan yang kita share, benda itu pun akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun dapat pahala dalam bulan Ramadan. Tu kenalah share banyak-banyak dia pahala senang lah Ustaz orang panggil. Kira share benda baik pun dapat pahala. Sebab itulah selagi mana kita share kepada kebaikan dalam media sosial, selama mana benda tu ada dalam media sosial kebaikan, kalau kita mati pun itu pun dikira sebagai satu amal jariah untuk kita sebarkan ilmu kepada orang lain. Meskipun kita tak cakap, hanya share, itu pun amal jariah. Sebab bila ada orang baca dan amalkan pun dah dapat dah. Betul. Oh, sebenarnya senang lah nak dapat pahala ni. InsyaAllah. Kalau nak lagi Ustaz berborak dengan aku, korang komen lah. Nanti tulislah apa-apa yang korang rasa korang nak tanya ke apa, boleh tulis kat dalam komen. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramadan tiba semua bahagia, dua dan muda bersuka cita.